Kita pergi kepada soalan yang pertama, apakah jalan jihad yang terbaik buat para pekerja yang bekerja di sektor perbankan yang mana mengamalkan sistem riba ataupun Islamik pada masa yang sama? Ini bank lah, soalan tentang bank. Apakah sumbangan kita kepada masyarakat, kepada negara dan seumpamanya? Sebenarnya setiap sektor dapat memberi sumbangan, iaitu memudahkan orang lain berurusan. Maka apa jua perkara, kalau pekerjaan kita mudah ke orang, dia berpahala. Contoh yang mudah, Nabi SAW menyebut dalam hadis, kalau kita berjalan, kita jumpa sapah atau kayu, kita pun buang kayu tu, dikira sedekah. Sekali itu saja seumur hidup sedekah. Macam dia bersedekah dah pahala. Maka sekali pun kata ulama, dia buang dengan kaki, dia tak ambil dengan tangan. Sebab kalau dia tak buang, kaki budak lari pijak luka ke kaki dia, atau naik basikal rebah ke langgar kayu tu, dia pun tak buang dengan tangan, dicokeh dengan kaki, piak backflip, lipat lalu masuk dalam rok, masuk dalam ke tepi. Jadi dikira berpahala dah. Apatah lagi kalau kita buat kerja memudahkan orang ramai. Cuma ada level-level nak dapat pahala lebih. Kalau mana yang fardu kifayah, yang jarang orang dapat boleh buat, dan dia buat, maka memudahkan ramai orang, lebih banyak berpahala. Walau bagaimanapun, sebagai kerjaan yang dalam sektor perbankan ini, ada tak memudahkan orang? Ada. Memudahkan urusan orang, keluar masuk duit dan sebagainya, properti orang. Bila ada memudahkan orang lain, setiap orang beriman buat, berpahala. Kita yakin yang itu sudah. Syarat yang pertama, innal ladzina amanu, dia kena beriman. Bila beriman ada pahala, walaupun kecil. Kalau tak beriman, ngatik pagi petang, tak ada pahala. Dalam gereja tu, padri tak keluar dah, duduk dalam tu. Pusat-pusat tak pergi padri. Padahal dia main baca Bible tu, tetapi iman tak ada. Ibadat dia tidak diterima. Bila beriman, tak usah kata duduk dalam masjid, tak usah kata pegang sebeh. Buang sampah tepi jalan pun berpahala. Apatah bila kita kerja, yang kerja kita memudahkan orang ramai. Nampak? Kita yakin berpahala. Cuma yang pertama syarat, akidah kita sahih. Yang kedua, kalau kita lihat ada perkara yang tak kena dalam sistem pejabat kita, sistem pekerjaan perbankan kita, kita tak boleh diam. Sama ada kita tegar dengan kuasa, kalau kita ahli lembaga pengarah. Kalau kita kan ni tak ada kuasa, maka kita sebut dengan mulut. Buat artikel untuk beri teguran kepada pihak atasan, untuk lebih mengislamikan lagi sistem yang ada dalam perbankan kita. Itu tugas kita. Nampak? Soalan seterusnya.